sebab pertama saya ni walaupun kita ni orang-orang undang, kita melihat kepada satu kesalahan yang telah orang kata hukuman yang telah dijatuhkan oleh mahkamah, kita tak boleh nak ingkar. Sebab perkara ini seolah-olah kalau kita melanggar kepada dalam rukun negara kita ni, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, maksudnya kita tak boleh nak kata mahkamah meletakkan satu benda yang tak betul dan tepat. Tetapi kita juga perlu melihat keadaan, kan, yang di mana dengan usia beliau yang saya nampak, yang perlu mungkin diberikan masa ataupun tempoh untuk beliau dengan faktor kesihatan dan sebagainya. Saya nampak hukuman mesti dijalankan, hukuman perlu diteruskan, tetapi bagi saya kita perlu ada budi bicara, kerana ia tidak walaupun ia jenayah, penipuan dan sebagainya, tetapi bagi saya dia perlu ada, kita berharap ini bukan satu hukuman politik lah, berdasarkan kerana pilihan raya nak dekat, bukan kerana disebabkan hari ini PRU dah tak lama lagi, kan, ataupun nak menjatuhkan dan sebagainya. Kita harap begitulah, sebab saya nampak modul tentang agenda dalam dalam politik ni, permainan political way ni, sebenarnya menjatuhkan ini adalah benda yang dah tak relevan lah saya. Kalau kita nakkan kemenangan, bagi saya kita bawa ke isu yang relevan lah. Bagaimana nak membangunkan negara, bagaimana nak membangunkan rakyat, bagaimana kita nak mengubah keadaan kemiskinan di negara kita, ataupun mengubah soal rakyat yang sedang menderita di kos sara hidup yang semakin meningkat, ataupun kenaikan harga barang yang mendadak. Ini sebenarnya menjadi fokus utama. Tetapi kalau masih lagi dengan agenda kemenangan untuk kepentingan parti-parti tertentu, maka ini perlu diubahlah. Tapi apapun, hukuman sudah yalah, kita harap hakim-hakim yang terlibat dan juga Timbalan Pendahulu Raya, Jabatan Peguam Negara yang membuat penilaian tentang hukuman ini adalah setimpal, dan juga harap-harap ia bukanlah satu tekanan daripada kumpulan parti. Saya harap begitulah. Kalau tak, ia adalah satu kezaliman dan penganiayaan kepada mereka yang khusus kepada Datuk Najib. Walaupun saya bukan orang politik, tetapi saya juga tidak mahu melihat seseorang itu dizalimi melampaui batas. Patutnya kita ada kena tahap-tahap batas kita. Kalau orang itu bersalah, yes, dia perlu dihukum. Tidak kira dia sebagai Prime Minister ke, dia Timbalan Perdana Menteri ke, dia rakyat biasa, semua kena dihukum. Tetapi bagi saya, kita juga perlu melihat keadaan imej negara kita. Imej negara kita, kita dah ada 2 dah menteri yang masuk ke dalam, kalau ikut menteri banyaklah, tapi 2 nama besar, contohnya Perdana Menteri Datuk Seri Najib, Timbalan Perdana Menteri juga Anwar Ibrahim. Jadi malukan negara kita lah, sebenarnya sedang memalukan negara kita kalau ia melibatkan kepada political way. Supaya saya harap dia tidak begitu, sebab kita sangat mengharapkan supaya PRU walaupun nak dekat, kita tidak menjahanamkan satu-satu orang itu dengan nak menang tapi dengan keadaan kotor. Saya harap begitulah. Kita rakyat, kita sebagai aktivis, kita memang tak nak benda itu berlaku. Kita memang mengharapkan benda itu tidak berlaku. Tapi bagi saya sebagai rakyat, of course kita nakkan keadilan kepada negara kita. Kalau betul Datuk Seri Najib bersalah, jadi kita akurlah benda itu. Dan sebenarnya saya tidak ada sebab untuk tidak menyokong, kerana saya adalah rakyat biasa. Tetapi apapun, dia pernah menjadi Perdana Menteri kita, dan dia juga pernah berjuang. Walaupun dia ada benda-benda yang dia melakukan, saya nampak bukan, jangan lihat pada negara kita, sudut negara kita. Banyak negara yang terlibat dengan rasuah ni lebih besar, yang lebih dahsyat, yang kadang-kadang sanggup minister-minister ni bunuh keluarga sendiri untuk mendapatkan kedudukan sebagainya. Saya rasa Datuk Seri Najib tidak sampai ke tahap yang sebegitulah. Allahu'alam lah, kan. Jadi saya rasa kita kena cuba untuk lihat, macam saya sebut tadi, kita jangan disebabkan PRU nak dekat, benda ini berlaku. Sebab saya takut sentimen rakyat prihatin kepada beliau, menyebabkan nanti Allah akan mendatangkan satu. Sebab kita kena tahu, Allah juga tidak menyukai orang yang berdosa seolah-olah kita manusia meletakkan itu satu hukuman daripada kita kepada dia. Sebab Allah sendiri kata, kemurkaanku tidak boleh melebihi daripada rahmatku, Allah kata. Jadi saya harap sesiapa yang mendoakan kebaikan, keburukan ni perlu bercakap soal akidah iman yang betul lah. Sebab ini keadaan yang
orang dah umur dekat 70 kan, itu sini je kan. 71. Setahu saya dia orang umur-umur sedemikian ni perlu dipertimbangkan tentang masuk ke penjara. So penjara ni bukan tempat yang best kan. Jadi itu sajalah, saya harap-harap gitulah. Itu saja daripada saya.